Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi ekopelancongan adalah aktiviti pelancongan yang berteraskan sumber serta pemeliharaan alam semula jadi seperti flora dan fauna, pantai, tasik, sungai dan sebagainya. Sumber ekopelancongan ini haruslah dikembangkan secara terkawal agar pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi dapat dipelihara dengan baik. Menurut Persiu dan Abdullah tahun 2020, peluang baharu ekopelancongan dapat menyokong konsep ekonomi hijau yang sedia ada di daerah Setiu Terengganu. Hal ini dapat diwujudkan apabila kawasan Paya Bakau dan Tasik Berombak digunakan untuk aktiviti-aktiviti apresiasi alam dan memburung. Setiu merupakan salah satu daerah yang terletak di bahagian utara negeri Terengganu yang bersempadan dengan Besut, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu. Daerah ini terdiri daripada 15 kampung dan sebahagian besar penduduk adalah masyarakat Melayu. Daerah Setiu ini memiliki tanah becah yang berkeluasan 23,000 hektar dan 880 hektar. Daripadanya adalah kawasan penangkungan air. Kawasan ini dilengkapi oleh 5 sistem sungai yang dikenali sebagai Sungai Setiu, Sungai Bari, Sungai Nerus, Sungai Calok dan juga Sungai Guntung. Terdapat pelbagai habitat yang berlainan di tanah becah Setiu ini seperti laut, pantai, kawasan berlumpur, muara, sungai dan sebagainya. Kajian kami bertujuan untuk mengenal pasti faktor persekitaran dan ekonomi serta sokongan komuniti Setiu terhadap pembangunan ekopelancongan mampan di tanah becah Setiu Terengganu. Kumpulan kami telah berjaya mendapatkan responden seramai 81 orang yang berasal dari 3 kampung berbeza di kawasan Setiu iaitu Kampung Bari Kecil, Kampung Bari Besar dan Kampung Pandan Jaya. Pemilihan responden ini berlaku secara rawak, namun responden perlu memenuhi syarat iaitu telah tinggal di Setiu selama 5 tahun dan ke atas, mengetahui berkenaan ekopelancongan dan juga mengetahui tentang Setiu Wetlands. Kami telah menjalankan beberapa ujian dalam software SPSS bagi mendapatkan hasil dapatan data dengan lebih terperinci. Ujian Chromebook Alpha telah dijalankan bagi menguji kebolehpercayaan statistik responden. Manakala, ujian normaliti dijalankan bagi melihat taburan responden sama ada normal ataupun tidak normal. Kumpulan kami mendapati bahawa data yang kami perolehi adalah tidak normal, maka kami telah menggunakan teknik analisis data bukan parametrik, iaitu chi-square, Mann-Whitney-U-test dan juga Cruz-Wallis. Ujian kolerasi dan regressi juga telah dijalankan untuk melihat sejauh mana kekuatan hubungan IV dan DV kumpulan kami. IV kumpulan kami terdiri daripada tarikan semula jadi, pemerkasaan penduduk dan motivasi ekopelancongan. Manakala DV pula adalah sokongan komuniti terhadap pembangunan ekopelancongan di Setiu Wetland. Kumpulan kami telah membina 3 penyataan masalah, 3 persoalan kajian, 3 objektif dan 3 hipotesis berdasarkan kerangka konseptual. Pernyataan masalah yang pertama adalah kurang kesedaran terhadap tarikan semula jadi di Setiu Wetlands menyebabkan pembangunan ekopelancongan lestari tidak dapat sokongan komuniti setempat. Seterusnya, motivasi yang rendah terhadap ekopelancongan menyebabkan penduduk tidak memberi sokongan yang positif kepada pembangunan ekopelancongan di Setiu Wetlands. Pernyataan masalah yang terakhir adalah penduduk Setiu kurang melibatkan diri dalam pembangunan ekopelancongan di Setiu Wetlands.
Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama adalah, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tarikan semula jadi dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari? Persoalan kajian yang kedua adalah, bagaimanakah motivasi ekopelancongan mempengaruhi tahap sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari? Persoalan kajian yang ketiga, adakah pemerkasaan penduduk memberi impak kepada sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari? Seterusnya, objektif kajian yang pertama adalah menilai sejauh mana tarikan semula jadi membentuk sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari di situ wetlands. Objektif kajian kami yang kedua, mengenal pasti sama ada tahap motivasi ekopelancongan mempengaruhi tahap sokongan komuniti terhadap pembangunan lestari. Objektif kami yang ketiga, mengkaji sejauh mana pemerkasaan penduduk memberi impak kepada sokongan komuniti terhadap pembangunan lestari. Hipotesis kajian kumpulan kami yang pertama, HO1, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tarikan semula jadi dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari. HA1, terdapat hubungan yang signifikan antara tarikan semula jadi dengan sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari. Hipotesis yang kedua, HO2, tahap motivasi ekopelancongan tidak mempengaruhi tahap sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari. HA2, tahap motivasi ekopelancongan mempengaruhi tahap sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari. HO3 pula, pemerkasaan penduduk tidak memberi impak kepada sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari. HA3, pemerkasaan penduduk memberi impak kepada sokongan komuniti terhadap pembangunan pelancongan lestari. Seterusnya, kajian ini memberi penerangan tentang sorotan kajian mengenai ekopelancongan di setiap wetland. Melalui sorotan kajian ini, kami telah menganalisis skop kajian terdahulu untuk menilai metodologi dan keputusan kajian yang lebih baik. Hal ini membantu kami mengenal pasti masalah dan menyumbang idea dalam kajian kami. Secara umumnya, tanah bencah setiu merupakan sumber pendapatan utama penduduk setempat melalui pelbagai aktiviti ekonomi seperti perikanan, projek aquaculture, ternakan udang dan sebagainya. Kawasan ini kaya dengan bahan organik semula jadi, sesuai untuk aktiviti seperti menternak ikan, udang dan tiram, termasuk juga pelbagai kraft tradisional. Melalui kajian Abdul Manaf juga menggariskan ekopelancongan bukan sahaja sektor pelancongan, malah turut menyumbang kepada ekonomi dan pemerkasaan masyarakat setempat. Penglibatan mereka membawa pelbagai faedah termasuk peluang pekerjaan dan perniagaan, serta meluaskan rangkaian sosial. Selain itu, setiap wetland dijangka menjadi destinasi pelancongan terkenal yang menawarkan warisan budaya dan kehidupan tradisional. Selain itu, setiap wetland dijangka menjadi destinasi pelancongan terkenal yang menawarkan warisan budaya dan kehidupan tradisional. Menurut Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak mengatakan bahawa keindahan alam semula jadi dan warisan budaya menjadikan Siti Wetlands tempat menarik bagi mereka yang menginginkan ketenangan. Tumpuan kepada warisan ini menjadikan kawasan ini berpotensi untuk menjadi destinasi pelancongan utama di Malaysia. Di bawah metodologi kajian, terdapat beberapa instrumen yang diberi fokus, antaranya adalah reka bentuk kajian, prosedur persempelan, kaedah pengumpulan data, pemprosesan dan penganalisian data, serta kebolehpercayaan dan kesahan. Di bawah reka bentuk kajian, kumpulan kami menggunakan kaedah
edaran borang soal selidik kepada penduduk untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan lebih terperinci untuk dimasukkan di dalam laporan serta untuk membuat analisis. Bagi prosedur persempilan pula, kami memberi fokus kepada 3 buah kampung. Kampung Barit Kecil, Kampung Barit Besar dan Kampung Padan Jaya. Setelah proses pengumpulan data selesai, data akan dianalisis menggunakan kaedah deskriptif. Kumpulan kami telah berjaya mengumpul sebanyak 81 responden daripada 3 buah kampung, Kampung Barit Kecil, Kampung Barit Besar dan Kampung Padan Jaya. Visual binning merupakan satu proses mengkelompokkan data numerik menjadi nilai yang lebih kecil dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Contohnya, categorical variable kita yang melebihi 3 pilihan. Contohnya umur. So, ada 5 kategori umur. Jadi, kita nak kecilkan kategori umur ini menjadi 2. Jadi, cara-caranya adalah pergi ke transform, klik visual binning. Lepas tu pilih categorical variable yang kita nak kecilkan nilai dia. Contohnya umur. Masuk ke variable to bin. Continue. Klik continue. Okay, seterusnya kita namakan kita punya categorical variable yang baru. Seterusnya klik make cut points. Untuk kotak yang pertama, first cut point location, kita masukkan kategori nombor kategori yang minimum. Contohnya seperti umur, kita letak 1. 1 mewakili 18 hingga 24 tahun. Number of cut points ni adalah berapa potongan yang kita nak. Contohnya kalau kita nak 3 bahagian, jadi kita punya number cut points adalah 2. Okay, seterusnya kotak yang seterusnya akan keluar secara automatik lah. So, kita klik apply. Lepas tu kita klik make label. So, di sini ditunjukkan 3 jenis label iaitu kurang daripada 1, 2 hingga 3 dan 4 ke atas. So, kalau berdasarkan kami punya data set, 1 ni mewakili 18 tahun hingga 24 tahun. So, 2 hingga 3 ni mewakili 25 tahun hingga 50 tahun. Jadi 4 ni mewakili 51 tahun ke atas. So, kita klik OK. Klik OK. Dan data yang kita dah bind tadi akan berada di hujung data view. Okay, contohnya macam ni. Iaitu di sini. Okay, itu adalah cara-cara untuk visual binning. Seterusnya untuk bahagian analisis deskriptif untuk kita jalankan adalah seperti berikut. Mula-mula kita analyze, lepas tu tekan descriptive statistik dan juga frequencies. Okay, untuk cari categorical variables. Okay, categorical variables tu adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan demografi. Okay, mula-mula. Okay. Di sini kita boleh tengok seperti jantina, umur, masukkan di dalam kotak variables ni. Bangsa, pendidikan, kerja dan juga pendapatan. Okay, lepas tu kita tekan OK. Okay. Okay, jadi kita dah dapat result frekuensi di sini. Okay, kita boleh tengok statistik di sini. N iaitu jumlah. Kita boleh tengok dah lengkap 81 orang. 81 orang. 81 orang. Okay, kita boleh terus kepada jantina. Okay, jantina di sini kita boleh tengok frekuensi dia. Untuk lelaki 28 orang responden, manakala perempuan 53 orang responden. Untuk umur, kita boleh tengok frekuensi di sini. Umur 18 hingga 24 tahun, 14 orang responden. Umur 25 hingga 34 tahun, 17 orang responden.
Umur 35 hingga 49 tahun, 27 responden. Umur 50 hingga 64 tahun, 13 orang responden. Dan umur 64 ke atas, 10 orang responden. Okey, kita terus kepada bangsa. Okey, bangsa seramai 80 orang berbangsa Melayu dan juga 1 orang berbangsa Cina. Okey, seterusnya kita tengok kepada tahap pendidikan. Tahap pendidikan sekolah rendah terdapat seramai 12 orang responden. Manakala daripada sekolah menengah 39 orang responden yang mengambil STPM 2 orang responden, sijil 5 orang, diploma 12 orang, degree 10 orang, lain-lain seperti master ataupun PhD 1 orang. Okey, seterusnya kita terus kepada pekerjaan. Okey, untuk pekerjaan sektor awam 10 orang responden, sektor swasta 16 orang responden, bekerja sendiri 30 orang responden dan lain-lain 25 orang responden. Okey, terakhir sekali kepada tahap pendapatan. Okey, seramai 42 orang responden ni mendapat kurang daripada RM1000. Okey, untuk 1000 hingga 2999 seramai 24 orang responden, manakala 3000 hingga 4999 10 orang responden dan 5000 ke atas 5 orang responden. Okey. Seterusnya, ujian deskriptif statistik untuk continuous variable akan menunjukkan skor bagi mean, sisihan piawai dan standard deviation. Jadi untuk mendapatkan deskriptif statistik bagi continuous variable, cara-caranya ialah kita compute dulu DV dan IV untuk mendapatkan skor. Okey, cara kita nak compute ni, kita tekan transform, lepas tu compute variable. Okey, untuk variable ni, contohnya kita compute IV dulu. Okey, IV yang pertama. IV yang pertama contohnya contohnya berkenaan tarikan semula jadi pelancong. Okey, tekan sini, lepas tu kita tekan anak panah ni, dan juga tekan tambah. Lepas tu okay, untuk IV yang pertama, kita letak 3 soalan. Okay. Lepas tu kita bahagikan dengan bilangan soalan tu 3, bahagi dengan 3. Okay. Untuk label pula, kita label, contohnya kita label IV pertama tadi, kita label sebagai tarikan semula jadi. Okay. Okay. Lepas tu kita tekan klik OK. Okay, klik OK. Di sini kita boleh lihat lah, dia akan keluar dekat tepi hujung sekali. Okay. Tarikan semula jadi. Okay. Lepas tu kita boleh tengok result. Okay, result dia keluar. Ni tadi contoh IV pertama. Okay, ni hasil daripada ketiga-tiga IV dengan satu DV yang kita telah run complete. Cara buat dia sama macam tadi. Cara run dia sama je macam tadi. Okay, seterusnya kita nak lihat kepada mean. Kita nak cari mean dan standard deviation. Okay, untuk kita cari mean dan standard deviation, mula-mula kita analyze, klik analyze, lepas tu descriptive statistic, seterusnya descriptive. Okay, lepas tu kita masukkanlah IV dan DV yang kita telah compute tadi. Okay,
Sini kita telah buat 3 IV dan 1 DV. Okey. Kita masukkan dalam kotak variable semua. IV1, IV2, IV3 dan juga DV. Okey. Okey, bila dah masukkan semua ke dalam box variables ni, kita tekan option. Okey, option. Lepas tu kita klik min, tick min. Seterusnya kita tick standard deviation. Lepas tu minimum, maksimum. Lepas tu kita tekan kurtosis dan juga skewness. Okey, lepas tu tekan continue dan juga okey. Bila kita tekan okey tadi, ni descriptive statistik dia. Okey, kita boleh tengok di sini. Okey, untuk minimum statistik kita tengok tarikan semula jadi mendapat markah yang sikit, iaitu 2.33. Okey, paling tinggi minimum pemerkasaan penduduk 0.09. Okey, untuk maksimum pula paling tinggi pemerkasaan penduduk 50.45. Okey, kita terus kepada min pula. Kalau kita tengok min kat sini, statistik dia pemerkasaan penduduk paling tinggilah 39.9 ataupun kalau kita bunda jadi 40. Okey. Kalau untuk standard deviation, kita boleh tengok di sini. Dia kebanyakannya semua kat sini mendapat lebih daripada 1 skor. Maksudnya apa? Maksudnya soalan-soalan ni tidak konsisten lah. Tidak konsisten. Sebabnya skor untuk standard deviation untuk soalan-soalan yang konsisten, skor dia ialah 1 ke bawah, below 1. Tapi kat sini kita tengok lebih daripada 1. Maksudnya soalan-soalan kat sini tidak konsisten. Okey. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan berkenaan ujian Cronbach's Alpha. Jadi Cronbach's Alpha ini merupakan satu ujian yang dibuat bagi mengukur kebolehpercayaan statistik ataupun dipanggil sebagai reliability statistik. Cronbach's Alpha ini akan memberi petunjuk tentang sejauh mana kesemua item dalam skala yang sama dapat mengukur konsep yang sama. Baiklah, sekarang kita akan lihat cara-cara untuk jalankan ujian Cronbach's Alpha. Baiklah, jadi untuk dapatkan nilai bagi Cronbach's Alpha, yang pertama kita perlulah masukkan independent variable yang belum lagi dikomput. Cara-caranya ialah yang pertama kita ke analyze, yang seterusnya tekan scale dan reliability analysis. Okey, jadi kat sini kita akan masukkan semua soalan independent variable ataupun pemboleh ubah tidak bersandar. Jadi pemboleh ubah tidak bersandar kita yang pertama ialah berkenaan tarikan semula jadi. Jadi kita masukkan soalan yang pertama ke dalam kotak item, soalan yang kedua dan soalan yang ketiga. Setelah itu kita tekan pada model, pastikan alpha dan scale label kita akan label sebagai tarikan semula jadi, merupakan IV pertama. Setelah itu kita tekan pada statistik dan tick pada scale. Scale if item deleted. Di bahagian inter item kita tick pada correlation. Di bahagian summarize kita tick pada correlations dan continue. Dan dah selesai semua cara-cara ni, kita tekan OK. Okey, dah tekan OK, maka dia akan keluar keputusan yang sebegini, yang adanya case processing summary, reliability statistic dan inter-item correlation matrix. Okey, tapi yang kita nak perhatikan ialah pada case processing summary, di mana di sini kita perlu lihat sama ada total cases yang direkodkan adalah sebanyak 81
nilai N adalah sebanyak 81, di mana 81 menandakan jumlah kesemua responden pengkaji. Dan seterusnya kita lihat pada jadual reliability statistik, dan di sini adanya nilai bagi Cronbach's alpha. Jadi nilai yang perlu kita lihat adalah pada nilai Cronbach's alpha, iaitu 0.878. Nilai ini menandakan bahawa Cronbach's alpha kita berada di julat yang tinggi kerana berada dalam nilai 0.7 hingga 0.9. Maka nilai Cronbach's alpha kita ialah tinggi. Nilai Cronbach's alpha yang tinggi menandakan bahawa soalan tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Jadi untuk yang seterusnya kita akan ulang langkah yang sama bagi compute semua IV yang kedua dan IV yang ketiga. Ujian Cronbach's alpha ini juga akan menunjukkan sama ada independent variable kita menyumbang kepada dependent variable. Maka sebab itu pengkaji perlu lihat pada nilai yang direkodkan oleh Cronbach's alpha. Makin tinggi nilai Cronbach's alpha, maka makin tinggilah sesuatu instrumen itu mengukur konsep yang telah dimaksudkan. Baiklah, yang seterusnya saya akan sambung berkenaan ujian normality ataupun normality test. Ujian normality dilakukan untuk mengesahkan sama ada data yang dikutip oleh pengkaji berada dalam taburan yang normal ataupun mempunyai taburan yang normal. Dan tahap kenormalan sesuatu data itu boleh dilihat melalui bell-shaped curve. Selain daripada bell-shaped curve, pengkaji juga boleh melihat tahap kenormalan sesuatu data itu melalui Z-score, yang mana nilai Z-score itu didapati melalui nilai skewness dan kurtosis. Juga terdapat beberapa cara dalam menilai sama ada data yang dikumpul itu mempunyai taburan yang normal ataupun sebaliknya. Antaranya melalui kaedah graf ataupun kaedah analitik. Bagi kaedah graf, pengkaji perlu melihat pada, dan bagi kaedah analitik pula, pengkaji perlu nilai pada ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro. Baiklah, ujian kenormalan akan menilai data menggunakan nilai signifikan ataupun dipanggil sebagai significant value yang dilabel sebagai P, di mana nilai P perlulah kurang daripada 0.5. Jika sesuatu analisis itu mencapai tahap normal, maka pengkaji perlu melanjutkan analisis datanya menggunakan teknik ujian parametrik. Sebaliknya, jika analisis data menunjukkan nilai yang tidak normal, maka pengkaji perlu melanjutkan analisis melalui ujian bukan parametrik. Jadi, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk dapatkan ujian normality melalui Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro. Baiklah, bagi mendapatkan ujian normality melalui Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro, cara-caranya adalah yang pertama, klik pada Analyze, terusnya klik pada Descriptive Statistic dan klik pada Explore. Seterusnya, pengkaji perlu memasukkan semua independent variable dan semua dependent variable yang telah pun di-compute di dependent list. Maka dekat sini, kita hanya pilih pada IV1 masuk pada dependent list, IV2 juga masukkan di dependent list, IV3 juga masukkan di dependent list, dan DV yang telah dikomput juga masukkan kepada dependent list. Seterusnya, klik pada both di bahagian display dan di bahagian plots, klik pada histogram. Di sini juga perlu tandakan normality plots with test. Yang seterusnya, continue. Seterusnya, klik pada butang option dan select exclude cases pairwise dan klik pada continue dan OK. Baiklah, jadi setelah selesai langkah-langkah yang ditunjukkan sebentar tadi, maka di sini kita akan dapat lihat test of normality yang mana adanya bahagian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro. Okey, di sini telah pun adanya semua item bagi independent variable yang pertama, independent variable yang kedua, independent variable yang ketiga dan juga DV yang semuanya telah di-compute.
Jadi bagaimana cara untuk membaca atau menilai sama ada nilai yang dipaparkan oleh ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapirov ini berada dalam julat yang normal. Jadi yang pertama, yang perlu dilihat adalah pada bahagian signifikan di Kolmogorov-Smirnov dan juga di bahagian Shapirovic. Kita lihat pada angka signifikan di sini, yang mana di sini pengkaji mendapati bahawa analisis data ini merekodkan jumlah signifikan iaitu angka 0.000. Dan sama juga di bahagian Shapirovic, kecuali independent variable yang ketiga mencatatkan 0.001. Jadi apa yang dimaksudkan oleh angka yang ditunjukkan ini? Okey, bagi ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovic, significant value di sini sepatutnya significant value mestilah melebihi 0.05. Jadi ini menandakan bahawa analisis yang didapati oleh pengkaji tidak mencapai tahap kenormalan kerana nilai signifikan yang dipaparkan di sini kurang daripada 0.05. Oleh itu, tindakan selanjutnya yang perlu diambil oleh pengkaji adalah dengan menjalankan ujian bukan parametrik. Jadi, kita dapati bahawa terdapat dua angka signifikan di sini, Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapirovic. Yang mana yang perlu kita dahulukan jika terdapat dua nilai yang berbeza. Jadi di sini, pengkaji mendapati bahawa Shapirovic ataupun ujian Shapirovic lebih tepat untuk dinilai oleh pengkaji. Jika nilai Shapirovic menunjukkan kenormalan yang lebih daripada nilai Kolmogorov-Smirnov, maka sesuatu analisis itu dianggap sebagai normal. Baiklah, ujian normality bukan hanya boleh didapati melalui ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapirovic. Terdapat juga cara yang lain iaitu melalui penilaian Z-score yang boleh didapati melalui nilai skewness dan kurtosis. Maka sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk mendapatkan Z-score melalui nilai skewness dan kurtosis. Baiklah, untuk mendapatkan nilai Z-score, anda tidak perlu untuk mengikuti langkah-langkah yang berbeza. Langkah-langkah yang ditunjukkan sebentar tadi untuk mendapatkan ujian normality sudah pun memadai. Kerana apa? Setelah kita selesai langkah-langkah tadi untuk mendapatkan ujian normality, maka data set yang akan dipaparkan adalah seperti yang berikut. Kita ada case processing summary, jadual deskriptif dan juga jadual test of normality dan diikuti oleh histogram, normal Q-plot dan box and whisker plot. Okey, jadi untuk mengira Z-score, kita hanya perlu lihat pada jadual deskriptif di sini. Yang mana kita hanya perlu lihat pada nilai skewness dan kurtosis. Untuk mendapatkan nilai Z-score, anda perlu bahagikan nilai skewness dan kurtosis iaitu statistik bahagi standard error. Setelah nilai bagi skewness dan kurtosis iaitu pada statistik dibahagi dengan standard error, maka nilai yang diperoleh itu merupakan nilai bagi Z-score. Jadi setelah mendapatkan nilai bagi Z-score, maka pengkaji juga perlu menilai sama ada nilai yang didapati itu berada pada taburan normal ataupun tidak. Bagi Z-score, nilai kenormalan adalah pada julat negatif 2 sehingga 2. Jika melebihi 2 atau kurang daripada negatif 2, maka taburan tersebut dianggap sebagai tidak normal dan pengkaji boleh meneruskan analisis data melalui teknik bukan parametrik. Jadi, setelah selesai melaksanakan ujian normality atau normality test, maka pengkaji bolehlah membuat kesimpulan tentang teknik apa yang akan digunakan, sama ada teknik parametrik atau bukan parametrik untuk menganalisis data-data yang seterusnya. Oleh itu, ujian normality merupakan salah satu ujian yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh pengkaji bagi meneruskan analisis data kajian. Disebabkan kumpulan kami mempunyai taburan data yang tidak normal, maka kumpulan kami akan meneruskan dengan ujian bukan parametrik iaitu dengan melaksanakan ujian chi-square, Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney. Ujian Mann-Whitney telah dijalankan dalam kajian ini. Ujian ini merupakan
ujian statistik bukan parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua pemboleh ubah. Tahap signifikan bagi ujian ini adalah kurang daripada 0.05. Berikut merupakan tutorial untuk menjalankan ujian Man Whitney U. Pertama, klik pada menu Analyze dan klik pada Non-Parametric Test. Kemudian klik pada Legacy Dialogs dan klik juga pada Two Independent Sample. Kemudian akan keluar kotak dan masukkan tarikan semula jadi iaitu pemboleh ubah tidak bersandar ke dalam test variable list dan masukkan jantina gender ke dalam grouping variable. Kemudian tekan define groups dan nyatakan group 1 dengan label 1 dan group 2 dengan label 2. Pastikan test type, klik pada Man Whitney U dan tekan OK. Seterusnya, dapatlah hasil dapatan Man Whitney U test. Akan ada jadual ranks dan juga test statistik. Pada jadual ranks, kita perlu lihat pada mean rank setiap jantina, itu lelaki dan perempuan. Manakala pada jadual test statistik, kita perlu lihat pada nilai Z dan juga tahap signifikan. Ulang langkah ini kepada dua lagi pemboleh ubah tidak bersandar yang lain. Dapatan kajian bagi ujian Man Whitney bagi pemboleh ubah tidak bersandar tarikan semula jadi merekodkan seramai 81 orang responden yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 53 orang perempuan. Mean rank bagi responden lelaki ialah 35.98, manakala mean rank bagi responden perempuan adalah 43.65. Merujuk kepada jadual test statistik, Z merekodkan negatif 1.441, manakala tahap signifikan adalah 0.150. Ia membuktikan ujian ini adalah tidak signifikan kerana melebihi 0.05. Kami juga telah menjalankan ujian Kruskal-Wallis bagi membandingkan 3 atau lebih pemboleh ubah. Tahap signifikannya juga adalah kurang daripada 0.05. Seterusnya adalah tutorial untuk menguji Kruskal-Wallis. Yang pertama, tekan pada menu Analyze dan pilih Non-Parametric Test. Kemudian klik Legacy Dialogs dan klik pada K Independent Samples. Masukkan pemboleh ubah tidak bersandar, tarikan semula jadi, motivasi ekopelancongan, pemerkasaan penduduk yang telah dikomput. Masukkan ke dalam kotak test variable list dan masukkan umur ke dalam kotak grouping variable. Kemudian tekan define range dan masukkan minimum 1 dan maksimum 5. Pastikan tik Kruskal-Wallis pada kotak test type dan tekan OK. Kemudian akan keluar dua jadual iaitu jadual ranks dan juga test statistik. Pada jadual ranks, kita perlu tengok kepada mean rank setiap pemboleh ubah tidak bersandar dan juga pada kotak test statistik, kita perlu tengok tahap signifikan setiap pemboleh ubah. Bagi ujian Kruskal-Wallis, bilangan responden adalah seramai 81 orang. Lingkungan umur 18 hingga 24 tahun adalah seramai 14 orang responden. 25 hingga 34 tahun
adalah seramai 17 orang responden. 35 hingga 49 tahun seramai 27 orang responden. 50 hingga 64 tahun adalah seramai 13 orang responden. Dan 64 dan ke atas adalah seramai 10 orang responden. Min rank bagi pemboleh ubah tidak bersandar yang pertama iaitu tarikan semula jadi bagi lingkungan umur 18 hingga 24 adalah 36.89. 25 hingga 34 tahun adalah 34.06. 35 hingga 49 tahun adalah 46.80. 50 hingga 64 tahun adalah 41.46. 64 dan ke atas adalah 35.50. Bagi pemboleh ubah tidak bersandar yang kedua iaitu motivasi ekopelancongan, lingkungan umur 18 hingga 24 tahun merekodkan min rank 24.43. Umur 25 hingga 34 tahun adalah 33.91. Umur 35 hingga 49 tahun merekodkan 50.85. 50 hingga 64 tahun merekodkan 40.46 dan 64 ke atas merekodkan min rank 50.35. Bagi pemboleh ubah tidak bersandar yang ketiga iaitu pemerkasaan penduduk, min rank bagi lingkungan umur 18 hingga 24 tahun adalah 42.96. 25 hingga 34 tahun adalah 39.91. 35 hingga 49 adalah 44.80. 50 hingga 64 adalah 39.38 dan 64 ke atas adalah 31.95. Merujuk kepada jadual tes statistik, pemboleh ubah tidak bersandar tarikan semula jadi menunjukkan tahap signifikan 0.545 iaitu tidak signifikan. Manakala pemboleh ubah tidak bersandar yang kedua, motivasi ekopelancongan adalah 0.003. Ianya adalah signifikan kerana kurang daripada 0.05 iaitu tahap signifikan bagi ujian Kruskal-Wallis. Bagi pemerkasaan penduduk pula, tahap signifikannya adalah 0.666 iaitu tidak signifikan bagi ujian Kruskal-Wallis. Okey, hai. Jadi saya akan menerangkan langkah-langkah bagi menjalankan chi-square test. Okey, pertama sekali, klik kepada Analyze. Kemudian, pergi kepada Descriptive Statistic dan klik kepada Cross Tabs. Di sini kita akan lihat ada dua kotak yang perlu kita isi, satu row dan satu kolom. Jadi di kotak row kita masukkan DV di panel variable kita yang telah kita compute. Kemudian, bagi kotak kolom pula, kita akan masukkan satu categorical variable. Jadi saya akan masukkan jantina ke dalam kotak kolom. Selepas itu, klik kepada button statistik dan tick chi-square Phi and Kramers V. Kemudian klik continue. Seterusnya klik kepada button cells. Di bahagian counts, klik observe. Di bahagian percentage, klik row, column dan juga total.
Kemudian klik continue. Seterusnya kita klik OK. Seterusnya, saya akan menerangkan cara untuk menganalisa data hasil daripada ujian KAI Kuasa 2 sebentar tadi. Okey, pertama sekali kita lihat kepada table Case Processing Summary. Di sini kita kena pasti bilangan responden kita mencukupi, iaitu kita lihat pada N. Seterusnya kita lihat kepada table Cross Tabulation. Tabel tersebut menunjukkan syarat KAI Kuasa 2 yang tidak dipenuhi kerana bilangan jantina, lelaki dan perempuan yang tidak melebihi syarat tambahan bahawa setiap sel tersebut perlu melebihi daripada 5. Bagi tabel chi-square test ni, kita boleh lihat kepada bilangan sel di bawah. Jadi, terdapat sebanyak 36 sel dan 90% sel dalam ujian KAI Kuasa 2 menjangkakan bahawa kiraan kurang daripada 5. Hal ini menunjukkan bahawa bacaan ini menunjukkan potensi isu dengan kesahihan ujian KAI Kuasa 2. Kehadiran sel dengan kiraan jangkaan di bawah 5 boleh menjejaskan boleh percayaan keputusan ujian. Oleh itu, kita tidak perlu untuk membaca keputusan keseluruhan bagi KAI Kuasa 2. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk menjalankan ujian bagi regresi. Untuk pengetahuan, apabila kita menjalankan ujian untuk regresi, kita juga akan mendapatkan output ataupun result untuk korelasi. Okay, baiklah, cara pertama untuk menjalankan ujian regresi adalah dengan klik Analyze, kemudian Regression, kemudian kita klik Linear. Okey, apabila keluar kotak besar begini, apa yang perlu kita buat adalah masukkan DV ataupun dependent variable kita yang telah pun dikompute ke kotak dependent. Kemudian masukkan IV iaitu independent variable kita ke dalam kotak independence. Okay, kita masukkan ke semua IV yang kita ada, iaitu kita ada 3 IV independent variable. Seterusnya, klik kepada method, pastikan kita klik enter. Kemudian klik kepada statistic button. Di dalam kotak regression coefficient, klik estimate dan juga confidence intervals. Sebelah ni pula kita klik kepada model fit, descriptive part and partial correlation dan juga collinearity diagnostic. Kemudian di bahagian residuals, kita klik kepada case-wide diagnostic dan juga outliers outside, pastikan 3 standard deviation. Kemudian boleh klik kepada continue. Kemudian kita pergi kepada button plot. Masukkan ZRE SID ke dalam box Y dan ZPRED ke dalam box X. Dan pastikan di bahagian standardized residual plots ni kita klik normal probability plot. Okey, jadi kita teruskan dengan continue dan klik OK. Jadi setelah mendapat result untuk ujian regresi, kita lihat kepada jadual deskriptif statistik. Di sini kita boleh lihat jumlah responden bagi setiap pemilih ubah adalah sama, iaitu N sama dengan 81. Seterusnya, kita lihat kepada jadual korelasi di sini. Okey, jadi apa yang kita perlu buat adalah kita lihat pada nilai Pearson correlation untuk mengetahui hubungan antara IV kita dan juga DV dan juga hubungan antara IV kita dan juga kesemua DV yang ada di sini. Okey, jadi untuk makluman, jika nilai Pearson correlation adalah lebih daripada 0.3, maka adanya hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Okey, pertama sekali kita boleh lihat kepada hubungan korelasi antara IV1 dan juga DV. IV1 kami adalah tarikan semula jadi dan DV kami adalah sokongan komuniti. Jadi nilai Pearson correlation bagi kedua-dua ini adalah 0.252. Ini menandakan
hubungan negatif lah antara IV1 dan juga DV. Okay, kita lihat dulu kepada IV2 iaitu motivasi ekopelancongan dan juga DV. Jadi nilai Pearson correlation di sini adalah 0.415 menandakan bahawa adanya hubungan positif antara IV2 dan juga DV. Okay, kita lihat perlu kepada IV3 iaitu pemerkasaan penduduk dan juga DV kita, sokongan komuniti. Nilai Pearson correlation ni adalah 0.639 menandakan adanya hubungan positif antara kedua-dua variable tersebut. Selain itu, kita juga boleh melihat nilai signifikan bagi kesemua pemboleh ubah yang berada di dalam kotak korelasi ini. Nilai signifikan perlulah kurang daripada 0.05. Seterusnya, kita juga boleh lihat bahawa hubungan antara kesemua pemboleh ubah tidak bersandar iaitu IV1, IV2 dan IV3 mempunyai hubungan positif antara ketiga-tiganya. Kerana kalau kita lihat di sini, IV1 dan juga IV2 mempunyai nilai Pearson correlation sebanyak 0.308 lebih daripada 3. IV1 dan juga IV3 mempunyai nilai Pearson correlation sebanyak 0.413 lebih daripada 3 juga. Dan kita lihat IV2 bersama dengan IV3, nilai Pearson correlation ni adalah 0.462. Maka lebih juga daripada 0.3. Pertama sekali, kita perlu tahu bahawa regresi ni digunakan untuk menilai hubungan di antara pemboleh ubah tidak bersandar iaitu IV1, IV2 dan IV3 dan tahap sokongan pembangunan ekopelancongan lestari di setiap wetlands. Jadi melalui keseluruhan model regresi ini, jadi jumlah variance yang dijelaskan oleh model secara keseluruhannya ialah 41%. Jumlah variance merujuk kepada nilai kuasa 2R yang berada di dalam model summary. Tapi kerana bilangan responden kami kurang daripada 100, maka kami mengambil nilai adjusted R-square. Daripada adjusted R-square ni, kami akan bundarkan dan tukarkan kepada peratus. Maka dapatnya bilangan variance bagi keseluruhan model regresi adalah sebanyak 41%. Nilai R-square ini menunjukkan bahawa model regresi menerangkan 41% daripada jumlah kebolehubahan dalam pemboleh ubah tak bersandar. Di mana, secara mudahnya, pemboleh ubah tak bersandar ni, iaitu IV kita, menerangkan sebanyak 41% variance bagi pemboleh ubah bersandar, iaitu DV. Seterusnya, kita lihat pula ke dalam jadual coefficients. Jadi, berdasarkan jadual coefficient ini, daripada ketiga-tiga pemboleh ubah, IV1, IV2 dan IV3 di sini, IV3 iaitu pemerkasaan penduduk memberikan sumbangan terbesar kepada pemboleh ubah bersandar, DV iaitu sokongan komuniti. Kerana kita boleh lihat berdasarkan nilai beta di sini. Jadi kita lihat nilai beta bagi IV3 adalah 0.581, lebih tinggi berbanding IV2 iaitu 0.158 dan juga IV1 0.037. Seterusnya, nilai signifikan bagi IV3 adalah 0.000, menunjukkan pemboleh ubah tak bersandar IV3 mempunyai hubungan yang signifikan. Kesimpulan yang boleh diambil daripada kajian ini, kumpulan kami telah mendapati bahawa kajian ini sangat penting untuk melihat sejauh mana faktor persekitaran ekonomi serta sokongan komuniti memberi impak terhadap pembangunan ekopelancongan mampan di setiap wetlands. Kerana hasil kajian akan menentukan sama ada pembangunan ekopelancongan di setiap wetland perlu diteruskan atau dihentikan mengikut tahap sokongan penduduk tempatan iaitu komuniti setiap wetlands. Melalui kajian ini juga, kami mendapati beberapa aspek yang memberi kesan terhadap sokongan komuniti kepada pembangunan ekopelancongan lestari, iaitu aspek yang pertama adalah tarikan semula jadi, aspek yang kedua pemerkasaan penduduk
Dan aspek yang ketiga adalah motivasi ekopelancongan. Diharapkan kajian ini dan usaha ini dapat membantu pihak atasan dalam meningkatkan sokongan komuniti setiu terhadap pembangunan ekopelancongan lestari di Setiu Wetlands. Sekian, terima kasih.